السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini seperti yang kita susun atur, kuliah yang kita langsungkan pada minggu yang ketiga pada setiap bulan hari Sabtu, yang mana di masjid ini kita membincangkan dan kita membicarakan perkara yang berkaitan dengan al-aqidah al-islamiyah ataupun aqidah Islam, yang merupakan perkara yang tunjang ataupun usul di dalam kehidupan seorang Muslim. Kata Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kata Imam Malik bin Anas, guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata lan yasluha amrun hadhil ummah, tidak akan baik urusan dan kehidupan umat ini. Kata Imam Malik, Imam Malik kata lan yasluha amr hadhil ummah, tidak akan menjadi elok dan baik, tidak akan selesai masalah yang dihadapi oleh umat ini illa bima saluha, melainkan apa yang telah menyebabkan baiknya urusan umat-umat terdahulu ataupun urusan orang sebelum daripada kita. Daripada perkataan Imam Malik ini, kita boleh memberikan beberapa kesimpulan yang penting pada pandangan saya. Imam Malik, dia menggambarkan bahawa untuk umat ini menjadi umat yang baik, umat yang bersih dan sempurna seperti mana umat-umat yang sebelum ini, yang asalnya mereka itu rosak, mereka dibetulkan oleh para nabi alaihi mussalatu wassalam dengan memperbaiki akidah mereka. Maksud Imam Malik ni, kalau kita tengok apa yang menyebabkan generasi para sahabat nabi, yang mana mereka ini pada asalnya adalah daripada kelompok manusia jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup, tanam anak perempuan hidup-hidup,
menjadikan wanita sebagai barang yang boleh ditukar ganti, melakukan kezaliman, mengambil riba dan melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Apabila datangnya Islam, mereka menjadi manusia yang elok. Apa yang menyebabkan Umar Al-Khattab berubah daripada manusia yang begitu teruk menjadi manusia yang begitu hebat, sehingga kata Nabi SAW, kalau engkau lalu di satu jalan, nescaya syaitan akan memilih jalan yang lain. Apa yang telah mengubah Umar, apa yang telah mengubah Khalid Al-Walid, apa yang telah mengubah sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka ini pada asalnya bukan daripada kalangan orang yang baik. Maka kata para ulama, seperti yang disebut oleh Imam Malik bin Anas, yang telah mengubah Umar Al-Khattab, yang telah mengubah Khalid Al-Walid, yang telah mengubah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang telah mengubah Abu Sufyan, apabila Nabi memperbetulkan akidah mereka. Itu maksud perkataan Imam Malik tadi. Imam Malik kata, kalau kita nak betulkan masyarakat kita kena tengok apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga Nabi berjaya mengubah manusia seperti Umar, seperti Khalid, seperti Muawiyah. Nabi telah ubah manusia-manusia ini menjadi manusia yang terbaik. Nabi membetulkan akidah mereka. Sebab itu tuan-tuan, untuk kita membetulkan masalah dalam masyarakat kita hari ini yang penuh dengan macam-macam perkara yang kita tengok penyakit ni, tidak ada jalan lain, kata Imam Malik, melainkan hendaklah diperbetulkan akidah mereka. Maka sebab itu pengajian kita di sini menekankan soal akidah, soal kepercayaan, soal keyakinan, kerana ini boleh menjadikan kita manusia yang semakin baik. Cuma saya nak tegur sikit lah, 2-3 masjid dah saya pergi, agak duka cita. Dan tuan-tuan yang mana datang daripada masjid-masjid yang lain, saya rasa ramai, sampai kalah pada masjid tuan-tuan. Saya perhati, apabila kita buat kuliah agama, Tok Imam ni dia tuang pergi mana? Cuba tuan-tuan perhati. Ni satu perangai buruk yang tak patut jadi contoh di kalangan para imam. Sepatutnya para imam, saya tak tahulah kalau tu imam tu jual burger ke, jual kuih goreng ke, nak balik pergi goreng kuih ke apa, duduklah sat, tunjuk contoh dekat anak karya. Sebahagian masjid saya pergi tengok, dia kalut nak susun kuliah. Dia atok kuliah nu, dia atok kuliah ni, dia atok penceramah nu, dia atok penceramah ni. Tambah atok tu jaguh, tambah atok tu megah, tang nak dengar tu tak mau. Sebahagian jawatan kuasa masjid bukan cerdik mana pun, tapi juh pelik, tak mau nak dengar. Yang dia duk kira nak suruh makmum dengar, dia nak suruh anak qaryah dengar, dia tak mau dengar. Anak qaryah bila tengok tu imam tak dengar, satu contoh yang tak bagus. Sepatutnya mereka duduk depan, anak qaryah tengok, bagus, tu imam bagi contoh, Bilal, Syok. Sebab kita pimpinan, kita pemimpin kepada anak qaryah. Satu orang bapa, dia suruh anak dia sembahyang, dia tak sembahyang. Maka anak-anak ataupun anak qaryah, jamaah, dia akan tengok pada contoh tauladan siapa yang duduk di depan dia. Setengah-setengah tu imam saya tengok dia pandai. Dia main maghrib, dia pergi habaq dah dekat penceramah. Satgi saya tak main, tolong jadi imam.
Kerja senang hang. Saya akan sampaikan juga benda ni kepada mufti ni, supaya tengok balik tu imam ni. Dia sak. Kita duk ingatkan kontraktor je sak projek. Jadi tu imam pun dia sak kau orang. Saya tak tahulah orang lain kalau tak mau nak kata, saya kata ya pasal habis sangat dia tak pergi main masjid tu. Tapi perkara yang macam ini, saya barangkali saya rasa anak-anak qaryah pun mungkin nak sebut tapi tak tersebut. Jadi saya nasihat kita, insya-Allah dalam masa yang terdekat ini, pihak kepimpinan negeri, khususnya kepimpinan agama, sedang merangka perlis baharu, di mana kita dalam usaha nak membentuk rakyat perlis yang baharu. Kita ingat kita mula dengan orang masjid, imam, jawatan kuasa, mari duduk dengar. Kadang-kadang makmum komplain, dia kata tu imam silap rakaat. Dia buat apa? Dia suruh sembahyang lain. Tak habaq kat dia, kata suruh tambah. Saya dah habaq dah, kata Nabi sembahyang tak cukup 2, Nabi bangkit tambah. Dia suruh buat apa? Dia suruh sembahyang lain. Tu pasal tuang kuliah lah tu. Lepas tu mai duk buat tercanguk. Ni bukan masjid ni lah, mana-mana masjid lah kan. Kebetulan kalau tu imam masjid ni pun tak ada, kena lah kan. Baik hadirin mukminin, saya lama dah ceramah ni, habis sangat dia tak bagi ceramah tu lah. Okey, tajuk kita pada malam ini ialah mukjizat para rasul alaihimussalatu wassalam. Di antara hal yang besar, di antara perkara yang besar yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bukti kepada kebenaran Rasul, yang menjadi hujah ke atas para Rasul apabila dia berhadapan dengan umat dia, ialah mukjizat. Sebab itu mukjizat dia tak berlaku kepada manusia biasa. Dia tak berlaku di kalangan orang-orang yang saleh, di kalangan ulama. Dia hanya khas berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nak tunjuk kata dia tu nabi, bukti kata dia itu benar-benar rasul. Macam mana? Dia kena ada mukjizat. Jadi siapa-siapa yang mai nak mengaku jadi rasul ada. Selepas daripada kewafatan Nabi pun memang ramai yang mengaku jadi Nabi, kan? Mendakwa mereka Nabi. Jadi untuk kita nak menentukan dia itu Nabi ataupun tidak, benar-benar seorang Rasul, dia hendaklah mendatangkan mukjizat. Perkataan mukjizat yang kita duk sebut mukjizat ni, dia daripada perkataan Arab yang bermaksud al-ajz. Ajz. Ajaza, kemudian dia jadi mukjizat. Ajaza ya'jizu. Kan kita belajar dalam bahasa Arab, ajaza artinya apa? Lemah. Tu yang tuan-tuan duk doa pagi-pagi ya. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung denganmu, peliharalah diriku daripada sifat lemah, ajz. Jadi mukjizat dia mari daripada root word, kata akar lemah. Pasal apa dia mari daripada perkataan lemah? Pasal apa mukjizat ni dia mari daripada kata-kata atau perkataan dasar dia lemah? Kerana mukjizat ini apabila Nabi ataupun mana-mana Rasul alaihimussalatu wassalam dia bawa mukjizat,
Apa jadi? Dia melemahkan orang yang lawan dia. Itu dia panggil munasabah. Kenapa perkataan al-ajiz, mukjizat itu daripada lemah? Artinya dia lawan Nabi SAW, dia cabar Nabi SAW, dia tentang Nabi SAW, kemudian Nabi mendatangkan mukjizat, dia kalah, dia tewas. Itu yang kita sebut sebagai mukjizat. Dia melemahkan lawan, dia mengalahkan lawan, dia menewaskan lawan. Itu nama mukjizat. Sebagai contoh, di dalam sirah para rasul alaihimussalatu wassalam, kita tentu akan teringat antara nabi yang paling banyak mendapat mukjizat, Nabi Musa alaihissalam. Kita pernah baca dan kita pernah dengar kisah tongkat asa, tongkat Nabi Musa. Kira hebatlah tongkat tu, kan? Dan dikatakan yang ni pun satu juga merepek. Tongkat Nabi Musa dikatakan daripada siapa? Siapa dia? Dia berkata tongkat Nabi Musa ni buat daripada kayu kokoh. Geng-geng kayu kokoh ni semua kata tongkat Nabi Musa buat pada kayu kokoh. Kita kata macam ni lah, kalaupun betul tongkat Nabi Musa, kalaulah betul. Sekali saya nak sebut juga pasal buruk ni. Pasal saya dapat video ada buruk. Buruk boleh menyanyi. Wih, sakat. Kan? Dia kata buruk yang liar. Buruk yang liar. Oh, dahsyat. Sekali kita nak cerita sikit pasal buruk. Saya nak sebut tuan-tuan, kalaulah katalah tongkat Nabi Musa alaihissalam dia mai daripada kayu kokoh. Kalau kita adalah kayu kokoh, agak-agak kayu kita boleh jadi ulang lah. Boleh jadi ulang? Apa Cik Nazri? Ni saudagar tongkat, dia saudagar tongkat. Boleh jadi ulang. Tapi isunya dia kata kayu Nabi Musa tu, asa Musa tu, tongkat Musa tu daripada kayu kokoh. Now kita ada kayu kokoh, material yang sama atau bahan yang sama. Saya nak tanya, kalau material yang sama, tongkat Musa pun daripada kokoh, tongkat kita pun daripada kokoh, boleh tak tongkat kita pergi jadi lagu tongkat Musa? Boleh atau tidak? Tak boleh. Kerana dia bukan soal kayu, dia bukan soal material, dia bukan soal bahan dia apa. Dia soalnya mukjizat Musa. Dia jadi ular tu bukan kerana kayu tu. Dia jadi ular tu bukan kerana dia berbuat daripada kokoh tu. Dia jadi ular itu kerana mukjizat yang Tuhan berikan kepada Musa. Katalah mana-mana nama pun sama, tongkat pun sama, agak-agak boleh jadi ya. Dia kata ni kawan saya Musa. Wih, sakan bin Imran, kebetulan nama pun sama. Apa kelebihan dia? Dia ada tongkat kayu kokoh. Suruh dia lempak tengok, kita nak tengok. Sebab kalau ada Musa, ada tongkat, kena ada satu lagi watak. Apa dia? Firaun. Orang kita tuan-tuan, demikian yang kita katakan, dia menggunakan kesempatan atas nama agama, bahan-bahan yang ada kaitan dengan agama, dia kaitkan dengan agama, kemudian dia jual benda tu untuk apa? Untuk melariskan barang tersebut. Dan sepanjang zaman memang orang akan ada guna agama ni. Sebab itu apa sahaja batu ni yang jual batu ni, toke-toke batu ni, semua batu dia ada kaitan batu. Yang ni batu ni
Satu saja batu yang betul-betul ada khasiat. Batu apa? Siapa boleh jawab ni hebat. Batu yang betul-betul khasiat. Betul-betul ada power. Batu apa? Tak tahu Cikgu Wak? Oi, takkan Cikgu Wak tak tahu. Batu Piramli. Tahu batu Piramli? Ente kenal ni batu? Ente kenal ni batu? Sengak terus. Batu tu ada power. Betul tak? Batu tu dia tunjuk kawan tu sengak. Tuan-tuan hadirin mukminin, pakai bilah batu apa pun. Sunnah kita pakai cincin ni. Tapi taklah kerana tuan-tuan pakai batu zamrud ke batu apa, tuan-tuan ada power. Tak ada. Baik. Okey, kita balik pada cerita mukjizat tadi. Now, Nabi Allah Musa alaihi salam, pada zaman dia, kita kena tengok, kerana di kalangan para ulama, mereka bincang apa? Mereka kata macam ni. Setiap mukjizat yang Tuhan nak bagi pada para nabi ni, dia akan tengok apa megahnya zaman tu. Boleh tak? Okey. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, pada zaman itu, benda yang paling hebat, benda yang menjadi manusia kagum, manusia terpengaruh, dan manusia anggap dia satu kehebatan, apa dia? Sihir. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok Firaun, dia ada tukang sihir. Dan memang dalam sejarah tamadun manusia, setiap pemimpin akan ada tukang sihir. Nabi Musa pada zaman itu, zaman Firaun, semua super power, super apa? Supernatural ni. Benda-benda yang magic. Kan? Maka Allah hantar mukjizat Musa. Hantar apa? Dia kena juga ada macam sihir, tapi lebih hebat daripada tu. So dia nak bertembung esok ni, dia ada. Tuan-tuan, katakanlah zaman tu orang main sihir, power magic, ilmu hitam ni, black magic ni, tiba-tiba Nabi Musa main mukjizat dia mungkin sastra. Orang tak heran sangat. Pasal zaman tu orang buta huruf, mungkin orang tak baca, orang tak tahu. Apa mukjizat hang? Aku boleh karang syair. Syair boleh buat apa? Tak ada apa. So Nabi Musa bawa main satu tongkat. Kalau hampa ada tongkat, aku pun ada tongkat. Nampak? Pasal dia nak mukjizat, dia nak melemahkan lawan dia. Okey, now hampa dulu. Lawan ni, adu lawan. Balinglah tongkat. Semua masing-masing ada tongkat ni. Balinglah tongkat. Depa pun baling tongkat. Baling tongkat, baling apa semua, tali depa semua ni lah, power-power depa ni, jadilah ulang. Okey tuan-tuan. Nabi Musa pun baling dah dia punya tongkat, jadi ulang. Soalan saya, di kalangan para ulama, dia ada sebut satu benda yang menarik. Dia kata pasal apa apabila tukang sihir ni dia tengok tongkat Musa jadi ulang, mereka beriman. Beriman ke tidak? Mereka beriman. Pasal apa agak-agak tuan-tuan? Mereka tengok-tengok, mereka baling tali, mereka baling tongkat, mereka jadi ulang. Musa baling tongkat dia jadi ulang. Tapi bila tongkat Musa jadi ulang, mereka beriman. Ada di kalangan ulama, dia kata apa? Kerana apa yang mereka buat itu bukan hakikat ulang, tetapi ia hanya satu, dia panggil macam magic lah, yang tuan-tuan duk kena buhung tu kan. Dia buat apa macam ilusi pandangan kita, tapi sebenarnya dia macam taktik tau. Dia kata okey, tengok. Dia lepas tu dia tak ada. Akhirnya dia selit kot ni. Artinya benda tu dia tahu bukan hakikat. Benda tu hanya gambaran
Ataupun dia mungkin main taktik. Tapi bila dia tengok, dia kata yang ni bukan taktik lah, yang ni memang ulang sungguh. Dan mereka ahli sihir, mereka tahu kadar diri mereka, faham tak? Mereka tahu kadar power mereka. Kalau dia tukang sihir lagu kita, dia takkan boleh buat main ulang sungguh. Kalau dia boleh main ulang sungguh, ulang tu pula boleh makan kita punya ulang, artinya dia bukan sihir, tapi dia main pada satu kuasa yang lain. Tapi kalau Musa pun baling-baling tali juga, tapi nampak macam ulang, dia tak lebih kurang kita ni. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, hanya pembohong yang kena pembohong. Tok bomoh yang temberang saja kena tok bomoh yang temberang. Ha? Dia kata, hang ni pun temberang. Macam mana hang tahu? Pasal aku pun kan nak cerita Piramli tu. Dia kata, "Oi, saya tiap-tiap malam boleh RM3 ya, malam ni boleh RM30." Oh, dia kata, "Tok bomoh, saya ni sebenarnya bomoh temberang." Loh, saya pun temberang. Artinya bila kita yang buat taktik tu, kita yang buat magic tu, bila kita tengok hakikat mukjizat, mereka beriman. Dia berkata yang ni betul-betul mukjizat, bukan sihir. Pasal apa mereka boleh differentiate? Mereka boleh membezakan antara sihir dengan mukjizat kerana mereka mengetahui apa itu sihir dan kadar sihir. Boleh? Nampak? Baik, hadirin mukminin. Sambung. Baik, kita sambung balik. So, sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi Isa, Nabi Isa boleh buat tongkat jadi ular? Tak. Nabi Isa boleh buat apa? Nabi Isa punya mukjizat medical power. Dia boleh sembuhkan orang buta. Tu bukan sihir. Dia boleh legakan orang sakit dan dia boleh hidupkan orang mati. Kerana pada zaman Nabi Isa, benda yang besar di sisi umat Isa yang menjadi kemegahan orang-orang pada zaman Nabi Isa, kedokteran, perubatan. Zaman Nabi Musa ni ramai orang pandai berubat. Teror, jaguh berubat, boleh berubat yang ni, boleh berubat yang ni, boleh berubat kan? Mai Nabi Isa tersandak pok ni. Dia tahan apa? Dia demam apa? Demam bagi lega. Aku hidup bagi mati bagi hidup. Dia kena lebih. Dia tak boleh. Mukjizat dia tak boleh kurang daripada hak yang depa duk buat tu. Maksudnya kalau dia boleh buat, saya sakit mata ni, kawan tu sakit mata, pi dekat kawan ni, dia boleh bagi ubat lega mata. Yang ni normal lah. Kalau Isa pun bawa ubat air mur titik bagi lega, yang ni tak mukjizat. Kalau hak yang ada pada zaman Isa boleh menyembuhkan orang sakit mata, Isa boleh menyebabkan, boleh buat orang buta celik. Maka sebab itu orang yang pada zaman Nabi Isa, mereka tak boleh buat. Mukjizat antara benda yang penting kita kena ingat, dia tidak boleh dilakukan oleh siapa-siapa. Tapi kalau ada orang boleh buat benda yang sama, dia bukan mukjizat, dia mungkin sihir. Kalau Nabi Isa boleh lempak tongkat boleh jadi ular, orang lain kata saya 10 kali boleh buat, maka yang kita kata tadi bukan mukjizat. Mukjizat, the only one, dia saja boleh buat. Boleh? Okey, kotlah mana nak tahu ada cuih keluar kok repuh ni seorang dua jadi nabi, so tuan-tuan try so dia buat tengok. Benda yang dia buat tu orang lain pun boleh buat. Boleh? Okey. Balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hujan ni, kita tak boleh balik pergi mana? Kita kuliah sampai hujan pagi. Nabi apa mukjizat dia? Mukjizat Nabi Quran kan? Quran. Mukjizat Nabi sebab apa? Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman kesusastraan Arab, zaman bahasa, zaman orang ahli bahasa, dia panggil sastrawan, ahlul lughah,
Sebab itu pada zaman Nabi ada pasar Uqas. Pasar orang dulu dia tak ada ni lah televisyen, dia tak ada entertainment ni, dia kira pi pasar baca syair. Sebab itu orang yang boleh karang syair ada kebolehan bahasa hebat. Sebab itu tuan-tuan, bahasa dalam mana-mana tamadun dunia, bangsa yang menguasai bahasa, dia akan jadi bangsa yang hebat. Sebab itu tuan-tuan tengok, kita orang Melayu dulu hebat. Tengok bahasa kita, tengok bahasa Nordin Ahmad. Seni halus, dengan kiasan dia, dengan metafora dia, dengan orang Arab kata majas dia, bahasa yang dia, karangan dia dahsyat. Orang Melayu bahasa dia tinggi, kuat bahasa dia. Sebab itu dia jadi bangsa yang hebat. Mela, cuba tengok bahasa SMS, bahasa WhatsApp, bahasa WeChat. Apa satu faham pun tak tahu. Dia tulis. Pasal itu yang dia jadi jadi tak ketawa hala bahasa tu, bahasa dia guna. Bahasa tu. Kan? Saya pun tak tahu bahasa dia guna short form. Ringkas. Kan? Tak tahu nak bagi contoh pun tak tahu. Sebab itu kalau kita nak latih, nak tulis bahasa, kita tulis dalam bahasa yang penuh. Kerana dia ada seni. Maka Al-Quran bila zaman tu zaman orang sastra, zaman orang tulis sastra. Sebab itu siapa yang belajar kuliah lugah dan adab ni, dia akan hafal syair-syair jahiliah. Syair-syair jahiliah ni. Arab pandai. Zaman Nabi Hasan bin Thabit, ramai lagi lah. Maka Allah beri kepada Nabi apa dia? Quran. Sebab itu Quran ni bahasa, tengok. Dalam bahasa Arab, cuba tengok. Dalam tuan-tuan baca Quran, dia ada pantun. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kan? Habis sangat kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sin. Itu sajak. Dalam bahasa Arab dia ada. Dia ada sajak. Dia ada pantun lah, macam pantun. Kerana tuan-tuan bukan tu, cuba tuan-tuan baca Ar-Rahman. Boleh tuan-tuan karang satu surah yang hujung dia sama. Kita nak buat pantun 4 kerat pun habis sangat. Gunung Daik bercabang 3, Pulau Pandan jauh ke tengah. Budu bayi dikenal juga. Lala sekali saya tengok ada satu ahli politik tu, dia ajak kita pantun lingkup terus. Ruh, reh. Apa punya pantun? Hanam bahasa. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Apalah standard hang. Kan? Pasal itu bahasa. Pasal itu tuan-tuan tengok mana-mana tamadun besar, dia akan sastra, cakapan dia. Orang Melayu santun nampak itu. Quran bila dia tahu, mereka ni semua ahli bahasa. Quran buat apa? Quran cabar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalaulah kamu ni open challenge, cabaran terbuka. Ni mana dia jago-jago bahasa. Sampai ke sekarang tuan-tuan orang tak boleh tiru Quran. Orang tak boleh buat bahasa. Quran kata wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Quran kata kalau kamu berada di dalam keraguan, kamu rasa Muhammad itu yang tulis Quran, Muhammad yang karang Quran, hampa buat satu Quran yang sama. Tak payah buat satu Quran. Fa'tu bi surah. Buat main satu surah. Ada tak mereka boleh pakat main 5-6 orang ahli bahasa, kita buat satu projek tiru Quran? Tak ada. Mereka tak boleh buat. Mereka tak boleh buat. Dan tuan-tuan tahu tak, di kalangan, kalau baca dalam sirah, orang Quraisy telah hantar jago-jago bahasa pi dengar Muhammad baca apa yang berlaku, ke semua jago-jago bahasa ni balik beriman. Kami hantar nak pi teh dia. Kami hantar nak bagi teh dia, hang balik pi kata dia betul. Depa hantar ni di kalangan ahli-ahli bahasa ni, Quraisy hantar pi dengar Muhammad, pi lawan syair lah. Balik mai dia berkata apa? Yang tu bukan syair. Yang tu memang Tuhan punya. Nampak?
Tapi pasal apa dia? Pasal apa Firaun dia tengok ulat Musa, pasal apa dia tak beriman? Tuan-tuan, satu benda yang bahaya dalam masyarakat kita yang ada hari ni, yang saya tengok pagi tadi saya sebut hal yang sama. Ta'assub. Firaun ni, kita jangan jadi macam Firaun. Firaun ni dia tengok ulang tu, bukan dia tak tahu kata tu ulang, tapi apa yang menghalang dia? Tuhan tunjuk depan mata dia, jadi ulang. Tongkat balin jadi ulang, betul-betul depan dia, dia menyaksikan dengan mata kepala dia. Tapi kenapa dia tak beriman? Juhud dia panggil. Apa dia? Kerana dia dia panggil enggan, dia panggil ego, dia panggil sombong. Itu masalah dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan kita doa, kan, doa yang selalu kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kau tunjuklah benda yang betul dalam keadaan yang betul, dan kau bagi aku kekuatan untuk aku mengikut apa yang betul. Kerana ramai orang tahu benda yang betul tapi tak ada kekuatan nak ikut. Sebab itu kita hadirin mukminin, bila kita tengok mukjizat, orang kata kalau saya boleh tengok mukjizat Nabi, ayat keluar kot jari, bulan terbelah, hak yang ustaz baca tu, kalau saya tengok, saya beriman dulu. Telah melihat sebelum daripada kita orang-orang Quraisy, tapi sebahagian besar mereka tak beriman. Tak beriman. Wallahu taala a'lam. Baik. Hadirin mukminin, kita tengok sikit beberapa contoh mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, dan tuan-tuan, bila saya baca hadis-hadis yang berkaitan dengan mukjizat ni, cuba tuan-tuan cari ikut-ikut siapa bisa buat benda ni. Bisa jadi. Dia kata hak yang ustaz kata ni saya bisa tengok dah. Ada orang di satu kampung tu dia buat. Mai kita pergi. Ramai-ramai yang duk cerita tu semua, yang depa duk cerita benda pelik-pelik tu, bila kita pergi tengok, sebenarnya tu satu pembohongan. Dulu depa cerita ada pokok mana tabuk keluar ayak. Rupa-rupanya ayak kencing, natang mana tak tahu. Pakat pergi duk tadah lah orang kita beratuk bawa botol api, dia kata ayak. Pokok ni mengeluarkan ayak. Lepas tu ayak ni pula kalau kita minum boleh lega. Pilah daripada rata dunia. Lalah kali orang pergi tengok ayak apa? Ayak kencing riang-riang. Banyak lagi benda-benda merepek yang duk ada kan? Baik, kita tengok yang pertama. Daripada Jabir bin Abdullah, dia kata, Atishan nasu yawmal Hudaybiyah. Nabi Jabir cerita, Atishan nasu yawmal Hudaybiyah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut manusia pada hari Hudaybiyah atisha, dahaga. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rikwatun fatawaddaa fajahishan nasu nahwahu. Di sisi Nabi pada ketika itu ada rikwah. Baina yadayhi, di depan Nabi ni ada bekas. Fatawaddaa, yang mana Nabi berwuduk daripada bekas itu. Fajahishan nasu nahwahu, kemudian ramailah orang mai berimpun depan Nabi ni. Faqala ma lakum, ni apa pasal yang hampa mai ramai-ramai berimpun berumun ni, pasal apa? Nabi tanya, ma lakum, apa kih ni, apa pasal? Kata mereka, qalu, jawab para sahabah, laisa indana ma'un natawadda'u wala nashrabu illa ma baina yadayka. Ya Rasulullah, yang kami mai berimpun ni, kami tak ada air nak minum. Tak ada, laisa indana ma'un, tiada di sisi kami air, natawadda', kami tak ada air nak ambil wudu. Bukan takat nak ambil wudu, wala nashrab, dan tak ada air untuk kami minum, illa ma baina yadayka, melainkan air dalam bekas yang duduk depan kau tu saja. Tu yang kami mai rumun ni nak tumpang air tu. Ada kot satu bekas kecil, beda Nabi nak ambil wudu, depa kata air tu saja yang ada. Kami semua habis dah air. Apa yang Nabi buat? Fawada'a yadahu fir rikwati faja'ala ma yathuru baina asabi'i ka'amthalil uyun. Nabi pun celuk tangan dia dalam bekas tu, kemudian apa yang berlaku?
Air memancar keluar daripada jari jemari. Asabi' ni jari jemari, keluar daripada celah-celah jari. Baina asabi', keluar daripada celah-celah jari. Ka'amsalil uyun, seperti mata air. Dia keluar macam mata air keluar kan. Fasharibna wa tawadda'na, kami pun minum dan kami berwudu. Qultu kam, kami semua yang ada masa Hudaybiyah tu minum dan berwudu, cukup. Sahabat tanya, kam, how many people? Berapa ramai masa tu yang kata cukup tu? Macam kita lah, mukjizat juga. Saya pergi minum dengan sahabat di satu kedai. Dia bawa mai satu ayak. Apa? Ayak besar. Saya cerita kat tuan-tuan, ayak besar. Ayak apa ni? Ayak jus tembikai. Ayak besar. Saya ingat jak lah kot, tapi gelas. Apa ni? Kata kat sahabat, ayak ni boleh mandi wajib. Ya, sebab banyak. Satu jak besar. Yang tu kita boleh minum lah 3-4 orang. Mukjizat. Mukjizat. Kita kami order satu gelas ya ustaz, cukup 4 orang. Dialah pasal gelas besar. Wallahu taala alam. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita sambung hadis kita insya-Allah taala. Baik, hadirin mukminin. Kemudian kalau kita tengok juga dalam peristiwa yang juga mukjizat, yang pelik berlaku kepada Nabi, satu kita ambil tadi, ayak jadi banyak. Dalam riwayat-riwayat yang lain, makanan jadi banyak. Pernah dalam satu peristiwa Nabi SAW dijemput pergi makan. Cerita yang agak menarik lah. Nabi dijemput pergi makan. Bila Nabi, kawan tu dia tengok Nabi lapar. Sahabat tu tengok Nabi SAW lapar. Lepas tu dia kata kat bini dia, hang masak bagi mas boleh makan 4-5 orang lah. Aku nak pergi panggil Nabi mai makan. Dia buat portion dia tu 4-5 orang boleh makan. Lepas tu bila dia pergi dekat Nabi SAW, dia pergi habaq lah sengak-sengak. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak jemput Rasulullah pergi makan lah. Pergi makan. Saya dah masak sikit di rumah. Apa yang menariknya, Rasulullah telah keluar habis orang yang ada dalam masjid tu pi. Ni Rasulullah kata, ni sahabat kita ni masak sekali lagi semua pergi rumah dia. Kawan ni punya, dia kata, dia punya kelang kabut, dia kata macam mana ni, sekali lagi cukup tak cukup. Tapi Rasulullah telah pesan satu benda dekat dia. Dia kata, sat lagi ni jangan hidang sampai aku pi dan aku yang hidang. Jadi ramai yang pi tu tunggu Nabi SAW serve makanan tu cukup, yang asalnya untuk 4-5 orang. Dan ada juga riwayat lain yang kata kisah Abu Hurairah dengan susu yang kita baca kan. Abu Hurairah lapar, dia tak ada makan. Dia selalu kalau tak ada makan dia pergi rumah Nabi. Kebetulan masa tu dia pipi, ada orang hantar segelas susu. Dia telega ni boleh minum sikit kat dia, Nabi sikit. Nabi kata dekat Abu Hurairah, pergi panggil semua ahlus suffah yang ada di masjid man. Abu Hurairah kata, ada nak cukup kan. Sebab tuan-tuan, pasal apa dia jadi macam ni? Kerana di kalangan para sahabat bukan hari-hari benda ni jadi. Tidak, mereka tak akan jadi macam pelik lah kan. Artinya jangan risau, sekejap. Artinya okey, Nabi balik tanya bini dia, ada apa nak makan? Isteri dia jawab apa? Tak ada apa nak makan. Pasal apa Nabi tak buat magic masa tu? Ni pergi ambil mai apa-apa, nak baca sikit, nak ambil sikit. Tak boleh. Kerana benda itu mukjizat. Artinya dia berlaku dengan izin Allah. Maka yang cerita susu tadi, Abu Hurairah pergi panggil, Nabi kata, tuang, bagi minum apa semua, ramai minum. Sampai last sekali
Abu Hurairah kata dia minum kenyang, bukan jerit seorang sikit. Last sekali dia nak bagi kat Nabi SAW. Sehingga kata para ulama, sunnah orang yang hidang dia menjadi orang yang terakhir minum. Boleh. Baik, satu lagi benda yang menarik yang berlaku kepada Nabi SAW yang juga boleh kita katakan mukjizat. Apa dia? Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, kana yakhtubu ila jiz'in falamma ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-minbar hanna al-jiz' hatta atahu faltazamahu fasakana. Ni cerita pokok menangis. Pokok menangis. Abdullah ibn Umar kata, kana yakhtubu ila jiz'in. Nabi SAW ni dia asalnya dia khutbah di atas batang tamar. Dia tuan-tuan, mimbar ni asalnya tujuan Nabi naik bagi tinggi sikit, tak bagi orang nampak. Jadi asalnya Nabi bila dia nak khutbah, dia naik atas batang tamar ni, jadi orang boleh nampak. Tapi bila dah ramai, mailah beberapa orang offer dekat Nabi, mereka nak buat mimbar yang lebih elok. Ni mimbar yang lebih tinggi lah. So mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Tapi mimbar ni dia bukan soal 3 anak tangga ke, soal 4 anak tangga. Dia soal apa? Soal benda yang orang boleh nampak. Bila kita berkhutbah, orang boleh tengok tang mana orang boleh khutbah. Sebab kalau dia rendah sama dengan kita siapa bercakap? Dia tak nampak. Dan bila kita duduk tempat tinggi, secara normalnya apa? Suara dia akan jadi kuat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi kata okey buat. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar ni, bila Nabi ittakhadha, pasal itu kita kata mimbar bukan sebahagian daripada ibadah. Jadi tuan-tuan tak payah isu lah, pasal apa mimbar ni anak tangga dia lebih pada 3. Bukan anak mimbar Nabi anak tangga dia 3. Mimbar ni anak tangga berapa pun tak apa, pasal dia bukan soal ibadat, dia soal dunia, keduniaan. Kan, tak ada masalah tuan-tuan nak buat mimbar, tapi janganlah tinggi sampai orang nak kena langut macam tu. Kan, sampai orang. Pasal sunnah bila kita khutbah, ni satu lagi. Sunnah bila kita khutbah, kita tengok khatib. Sahabat-sahabat Nabi bila imam ataupun khatib berkhutbah, mereka memandang wajah Nabi. Jadi dalam sunnah bila khatib berkhutbah, sunnah kita tengok dia. Dia kata pula, betul lah ustaz, kita tengok dia, dia tak tengok kita. Dia tak tengok lah, dia duduk baca teks tu. Tapi kita sunnah tengok dia. Sunnah tengok dia. Pasal itu sahabat kata bila kami tengok muka Nabi, ihmarrat, muka dia merah, mata dia tegas, apa ni, jegir kan, sebab depa tengok. Tapi kalau kita tanyalah, muka tu imam macam mana masa khutbah? Dia antara dua lah, sama ada saya tak nampak tu imam tunduk ataupun kita yang tunduk. Kita tunduk kan, ihmarrat, merah muka dia. Dia tengok Nabi sallallahu, depa tengok Nabi. Sunnah bila khutbah Jumaat, kita tengok muka tu imam. Dan tu imam tu sekali-sekala dia eye contact lah, dia tengoklah makmum kan. Cuma di tempat kita ni dia tak ada keberanian sikit lah. Sebenarnya boleh kalau kita nak buat, tapi sebahagian imam mungkin dia tak ada keberanian. Nabi SAW bila dia khutbah, dia kadang-kadang tegur juga makmum yang duduk di bawah ni. Seperti satu orang masuk kan, satu orang masuk duduk, dia tanya rakaat atau rakaatain, kau dah rakaat dah rakaat, tengah dia khutbah, dia berhenti, dia tanya. Saya ingat tuan-tuan kalau tu imam kita dia ada sikit kan, tengok dulu lena, boy sampai bertali yak leo kan, mangkit tu. Saya ingat minggu depan pakat semua tahu tu sikit. Ini ada dalam sunnah. Ada dalam sunnah. Kita tak boleh cakap lah, tapi imam boleh cakap. Baik, kita sambung. Dia kata lepas Nabi guna mimbar, tak duduk dah atas dia. Apa yang berlaku? Dia menangis. Kuat dia menangis. Kemudian Nabi SAW pergi dekat dia. Pergi dekat batang kurma tu, Nabi pegang dia, baru dia berhenti teriak. Dia sedih Nabi tak guna dia. Saya tak tahulah. Yang ni riwayat Bukhari. Betul ya? Betul lah saya Bukhari. Tapi kadang-kadang sebahagian orang dia nak angkat untuk guru dia. Dia kata, ustaz,
saya pergi rumah tok guru saya. Ada orang cerita, dia kata, dengar orang teriak, wih, sakan macam Nabi. Apa yang teriak? Saya rasa kasut dia teriak. Awak? Ada cerita-cerita macam ni, saya tak tahulah, mungkin tok guru dia tak suruh cerita, dia yang lajak lebih. Dia kata, kasut ni dulu tok guru ni duk pi mengajak pakai kasut tu. Jadi bila tok guru mati, kasut tu pun tak ada orang guna dah. Jadi dia menangis. Ya. Wallahu a'lam. Kita tak tahulah, tapi nak mendakwa benda ghaib yang teriak, benda ghaib kata kasut teriak kerana ni, dialah dakwaan ghaib yang perlu kepada bukti. Jangan kita huluklah. Kita huluk. Cuma kalau kasut tu berjalan, yang tu mungkin betul. Pasal orang baru pakai. Ya. Berikutnya, last. Kita ambil satu lagi mukjizat. Batu memberi salam kepada Nabi SAW. Ada juga riwayat yang menyebut Nabi SAW batu memberi salam. Riwayat Muslim. Yang tamar tadi ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Batu bagi salam dekat Nabi daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dia kata, inni la'arif. Jabir bin Samurah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al-an. Sesungguhnya di kota Mekah ada seketul hajaran, seketul batu yang mana dia memberi salam kepada aku pada malam aku diutuskan menjadi rasul. Dan aku cam batu tu sampai sekarang. Nabi kata batu tu bagi salam dekat dia. Dan Nabi kenal batu yang bagi salam tu sampai sekarang. Nabi bagi tahu kata ada batu bagi salam. Mukjizat tak? Mukjizat. Kalau batu bagi salam kat tuan-tuan, tuan-tuan lalu-lalu satu masjid, Assalamualaikum, tengok tak ada orang. Tuan-tuan jalan satu jalan, Assalamualaikum, tengok tak ada orang. Macam mana? Yang tu bukan mukjizat lah. Okey, baik. Itu beberapa perkara yang sabit daripada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan mukjizat. Cuma saya nak sebut satu lagi benda yang juga menarik apabila orang sebut tentang mukjizat Nabi SAW, dan juga perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi. Ada saya tengok orang buat video buruk. Pertama tuan-tuan, kita nak menggambarkan benda gaib tak boleh lebih daripada apa yang Nabi sebut. Kita tak boleh nak menggambarkan, kita tak boleh nak mengilustrasikan apa yang gaib, melainkan apa yang setakat Nabi habang. Kita nak pergi duk lukis, nak pergi duk buat animasi, nak pergi duk buat benda-benda yang gaib ni, tak boleh. Ini sebab dia gaib, tak ada siapa bisa lihat. Saya nak sebutnya tentang buraq yang jadi isu sehari dua ni. Kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, buraq ni Nabi sebut ringkas. Pertama, dia berwarna putih. Tiba-tiba mai buraq kita warna-warni. Dia pakai kostum. Apa ni? Baju seragam. Buraq warna putih. Yang kedua, dia lebih besar dari kaldai dan lebih kecil daripada bagal. Dan dia boleh berjalan laju sejauh mata memandang. Ringkas, dia warna putih, dia lebih kecil daripada bagal, lebih besar daripada kaldai. Maksudnya kaldai tu kecil, dia besar sikit, tapi tak sebesar bagal. Bagal ni kita payahlah pasal tempat kita tak ada bagal ni. Kan? Okey. Kemudian dia punya laju dia sejauh mata memandang. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Boleh? Okey, cukup. Mai mana yang kata, yang tuan-tuan duk nampak dulu sebahagian masyarakat kita gantung gambar buraq, kan? Yang kepala orang, badan ada sayap. Oh, dia buraq ah, gantung gambar buraq. Gantung gambar kuda tu, kuda unicorn. Apa ni, macam poni tu. Kan? Ada riwayat. Ada hadis. Mari kita dengar. Katanya dalam hadis ni,
sakharallah liyal buraq wa hiya dabbatun min dawabil jannah. Allah telah memberikan aku satu binatang tunggangan, buraq, wa hiya dabbatun min dawabil jannah. Yang mana buraq ini ialah binatang daripada dawab. Dabbatun, binatang yang melata lah. Min dawab, daripada binatang-binatang syurga. Kata hadis ni lah. Tengok. Tuan-tuan tengok, lepas tu tuan-tuan imagine tengok. Yang hadis ni yang mereka duk lukis tu. Wajhuhu ka wajhi adami. Muka buraq tu seperti wajah manusia. Seperti wajah manusia. Okey? Lepas tu apa dia lagi? Dia sebut lagi dalam hadis tu, kuku dia hawafir ka hawafir al-khail. Kuku dia macam kuku kuda. Lepas tu dia punya tanduk dia seperti kadhbil baqar, seperti tanduk lembu. Fauqal himar dunal baghar. Dia lebih besar daripada himar tapi lebih kecil daripada bagal. Sarjuhu minal yaqut ahmar. Dia punya tali dia daripada yaqut merah. Warikabuhu min durrin abyad mazmum bisab'ina alf zimam min zahab. Dia punya pelana dia, lapik tempat duduk dia tu daripada durrin abyad. Durrin abyad, mutiara putih. Tu pelana dia tu daripada mutiara putih. Banyaklah cerita dia, panjang lah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata dia ada laha janahan. Janahan, dia ada sayap. Dia sayap. Maktubun, ni lagi sakan. Maktubun baina ainih. Maktubun, tertulis di antara dua mata dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imagine tak, dia ada sayap, dia macam kuda, ada pelana, lepas tu dia ada muka macam orang. Hadis ni kata Al-Imam Ibnul Jauzi yang merincikan sifat-sifat baral ni, hadis yang palsu. Dia kata hadis ni palsu. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, tak ada riwayat-riwayat yang detail tentang buraq, melainkan apa yang Nabi sebut. Dan kita beriman ada buraq, cukup. Dan buraq tu pula Allah bagi dekat Nabi hanya pada malam Isra' Mi'raj. Tapi untuk kita nak pergi duk imagine, nak pergi duk lukis, dan lepas tu dia letak pula, barang siapa yang letak pada rumahnya gambar buraq, maka turunlah keberkatan dan turunlah rahmat. Nah, dia buat fadilat. Apa tujuan dia? Maka dia pun bolehlah jual gambar buraq. Itu dia nak pergi ke situ ya. Maka belilah kita ni gambar-gambar buraq tu lekat di rumah. Sedangkan dia datang dalam riwayat yang palsu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita beriman dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi melalui jalan hadis-hadis yang sahih, dan kita beriman bahawa perkara ini khas untuk Nabi, tidak berlaku pada manusia biasa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.